Ingat satu video yang kat YouTube tu, Yang mana? yang dia nampak nenek kan. Lepas tu nenek tu kejar dia. Assalamualaikum semua, saya Amir. Assalamualaikum, salam permisa. Nama saya Zaidi Aziz. Dan hari ni dalam Seismik Seram, kita akan bercerita tentang mistik Lebuh Raya. Dan bersama kami hari ini kita punya teman kita. Ya, Ini dia Apple Comel ataupun Apple Montel. Apple, perkenalkan diri anda buat perbisa di rumah. nama diberi Saiful dan berasal dari Melaka. Melaka. So kisah yang saya akan bawa ni yang berlaku pada saya masa duduk kat Melaka. So masing-masing ada pengalaman masing-masing Ada ke pengalaman. dekat. Aku sejujurnya tak ada pengalaman setakat ni dekat Lebuh Raya. Okay. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Ke lepas ni ada ke? Jangan Mungkin minta. Jangan minta. Mungkin kau tak rasa Sorry. itu adalah salah satu daripada benda betul. yang mistik ke? Betul. Mungkin ada satu pengalaman kelakar lah kot. Dia bukan seram. Dia macam benda tu, adakah benda tu mistik ataupun tidak. Jangan aku cerita. Okey. Tapi macam biasa, kita untuk saya seram, kita ada cerita kita. cerita, Amir betul. boleh bacakan cerita pertama. Okey, cerita ni kita ambil petikan daripada artikel Say Seismic. Jadi tajuknya adalah Nampak kan? Apa abang nampak? Ceritanya mula kisahnya. Lewat petang semalam, saya dan encik suami bertolak pulang ke Kuala Lumpur dari Skudai. Dalam kereta kami banyak diam sambil mendengar radio. Sampailah satu kawasan tu, saya terjaga dan lelap. Jalan raya sangat gelap. Tiba-tiba encik suami memperlahankan kenderaan dan mandu di lorong kiri. Terlalu perlahan yang sangat pelik bagi saya sebab encik suami suka mencuit laju sampai 130. Oh, gila. Kenapa perlahan sangat dan masuk lorong kiri? Padahal tak ada kereta pun kat belakang yang nak motong. Bila saya jalan cermin sisi yang nyata gelap gelita, agak lama juga encik suami mandu perlahan hingga timbul dalam hati saya, kereta berat ke? Lepas papan tanda paguh, encik suami mencuit semula. Tapi saya tak bertanya apa-apa sebab mungkin tadi dia ngantuk. Sampailah dekat Senawang. Saya perasan encik suami asyik menguap. Saya bersuara sambil memicit-micit bahunya untuk hilangkan mengantuk. Okey ke? Encik suami macam terkejut bila saya sentuh bahu dia, tapi dia still jawab, tak, ngantuk. Saya offer untuk tukar driver, tapi encik suami tak menjawab. Sebaliknya dia bertanya, nampak kan apa yang abang nampak? Saya pelik. Saya jenguk jalan raya terang di depan, kemudian menoleh ke encik suami, nampak apa? Suami diam 2 saat. Dekat area bukit yang gelap tadi, yang tak banyak kereta. Tahu tak abang nampak apa? Nampak apa tu? Asu, tak. Saya mula rasa semacam abang nampak benda dalam kereta. Dalam kereta je? pandang belakang. Allahu Akbar. Sebab tu ke kereta perlahan sangat tadi? Sebab berat? Aha, berat. Muka dia betul-betul nampak full dan jelas dalam cermin pandang belakang. Wajahnya pucat putih, nampak segala urat. Paling ketara urat pada bibirnya. Dia duduk tengah-tengah seat belakang, tapi dia hanya diam dan matanya hanya memandang ke bawah. Dia berpakaian warna merah. Rambutnya tak seserabut macam hantu dalam cerita-cerita seram. Encik suami tergerak dalam hati mahu menegur dan bertanya dia hendak ke mana, tapi tidak terkeluar. Mulutnya seolah-olah terkunci rapat. Benda ni berlaku dekat mana tadi? Seremban. Dekat, bukan Seremban, daripada Sebelum. Skudai dia berhenti kat Macap. Daripada Macap Senawang. maybe nak ke sampai Senawang. Tapi aku dengar RNR Macap bukan keras ke? Dia ada beberapa RNR yang dekat Johor ni yang keras tau. Tapi aku tak sure yang mana satu. Tapi cerita tadi, Yang mana? kalau benda tu jadi kat kau kan, kau pernah tak? Benda tu lah yang berlaku kat aku. Melaka. Okey, kita kena ingat lagi. Benda tu memang jadi. Sebab okay, aku cerita sikit aku dulu sebelum masuk cerita kau Alright. Aku pernah benda tu jadi kat aku gak. Okay. Tapi aku tak dapat rupa.
Oh. Aku hanya Kelibat nampak je lah. macam Kelibat je. Sama-samaran tau. Dalam kereta. Dalam kereta. Dalam kereta. Oh, dalam kereta juga. Aku dekat Bukit Antarabangsa. Ha. Aku hantar kawan aku. Aku mau balik. Aku dapat rasa macam ada benda tau dalam kereta aku. Kau dapat rasa tu maknanya kau rasa macam kau bulu rumah kau naik Naik ke? apa semua. Aku rasa tak sedap. Baca ada orang kat belakang tu dia macam hati. ya benda ni tak sedap ni. Asal aku tengok side mirror, aku tengok bawah, aku tengok side mirror, macam aku nak check kau. Faham kau macam okay, kau takut. Ya tu. Kau takut tapi kau tak nak duduk belakang Side mirror lama-lama ke? kan. Yang tengah-tengah tu. Tengah tu. Yang tengah-tengah tu. Cermin tengah-tengah tu kan. So aku tengok macam tengok, faham tak? Kau tengok kejap, tengok kejap. So aku dapat rasa macam ada, dia bukannya, aku tak tahu, dia lebih kepada budak tau. Kau Kau nampak? kecil. Kau nampak lah. Aku rasa tu rambut, faham tak? Faham? Aku rasa tu rambut macam budak, macam budak. Ada rambut. Ada rambut. Aku rasa lah, sebab aku tak tengok belakang macam ni kan. Oh. Aku tak berani lah. Aku nampak macam tu kan. So aku rasa macam ada budak yang, tapi rambut dia panjang lah. Tapi dia duduk macam tu je lah. Tapi aku tak pasti sebab mungkin bayang-bayang lampu yang kena kat pokok. Sebab Bukit Antarabangsa tu kan banyak pokok. Betul. Kan? So aku tak sure adakah tu bayang-bayang lampu. Sebab kereta aku memang kereta hitam, memang fully hitam kan. So aku tak sure. Tapi berdebar lah. Aku bawa laju lah, memang laju. Waktu kau seorang lah. Aku seorang. Aku memang nak balik dah masa tu. Kau apa situ? Kau apa? Lewat dah. Lewat Aku 2-1 je tu. tu yang Memang tak boleh. itu antara yang, tapi alhamdulillah aku tak nampak lah. Sebab macam suami yang dalam cerita ni, cik suami tu dia boleh nampak. terangkan muka dia macam mana, Betul. apa ni macam mana. Aku tak betul-betul tengok dan nampak dia dekat situ kan. Aku rasa macam dia ada. Takut. Kerja kau nak keluar daripada situ je lah. Kau nak laju je nak bla 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 bla. Turun je masuk MR2 tu, okey dah, kau dah rasa macam. Tapi kalau benda macam tu, relax aku rasa aku pun pernah lalui. Bukan lalui lah. Aku rasa perasaan lah. Perasaan. Kalau aku Perasaan lah. aku tak nampak rambut ke apa ke macam kau cakap tu. Aku macam, kalau kat kampung aku ni, kalau kau nak balik kampung daripada Pekan Rembau tu, aku kena ikut jalan dalam. Okey. Ikut jalan dalam tu memang tak ada lampu. Okey. Dulu-dulu jalan tu memang tak ada lampu. Cerita dia, orang dulu cerita pernah terjadi satu kes. Dia ada satu bukit tau dalam kampung tu. Dalam jalan dalam tu ada satu bukit. So dulu sebelum besarkan jalan, dia sekarang dah buat jalan bawah. Maknanya dulu orang naik bukit tu untuk lalu ke sana dan lalu ke sini. Faham tak? Maknanya bertembung lah. Tapi jalan sempit je. Sekarang dah besar dah, dia buat jalan kat bawah. Dulu orang cerita pernah terjadi 12 lebih orang kampung naik kereta nak balik ke KL daripada sana, daripada kampung. Dia lalu situ sebelah tepi sungai tau. Tu memang sungai. Memang kalau malam-malam aku situ aku seram enggak balik kampung. Aku macam biasa dah biasa. Kadang aku balik 3 pagi, balik kampung 12 tengah malam. Sebab ikut jalan luar macam jauh kan. Lalik lah, dah biasa kan. Tapi pernah dulu terjadi, ada satu orang kata abang ni naik kereta kat bukit tu. Dia kata pernah nampak ada nenek gawayan kat tepi tu. Alamak. Ni apa? Nenek gawayan. Dia dah satu perempuan tua bongkok tengah tunggu kat situ. Lepas tu dia buat tak tahu lah. Lepas tu lepas dia turun bukit, jalan terus. Lepas tu naik bukit lagi. Dia repeat balik. Dia repeat, dia dalam loop tu. Loop lah. Tu nenek tu ada kat situ lagi. Aku ingat pun bang. Benda ni bapak aku cerita lah. Cerita orang kampung Kau dulu. pasal kau tak keluar. Maknanya dia naik tengok Kau ingat satu video yang kat YouTube tu? Yang mana? Yang dia nampak nenek kan? Lepas tu nenek tu kejar dia. Waduh. Terbayang. Sumpah terbayang. Tak. Kau pernah nampak tak? Ya aku tengok. Ingat tak video tu? Ya dia kejar tu. Macam tu. So aku terbayangkan dalam loop tu, Yang itu kejar belakang. rasa nenek tu kejar. Non-stop kejar. Okay, tapi cerita macam tu lah. Balik kat bukit tu, lalu nenek tu ada lagi pandang dia. Tapi orang kata dia pandang tak nampak muka lah. Sebab dia jenis yang macam kan orang dulu kan macam pakai kain batik. Pakai dulu batik, kan. betul. Lepas tu abang pelik lah. Ni je lah yang tadi ni. Lepas tu dia baca ayat kursi lah. Baca ayat kursi apa semua. Alhamdulillah. Orang kata banyak betul-betul siup semua dalam kereta semua. Alhamdulillah dia lepas. Tu cerita. Tapi aku rasa kalau berlaku kat aku pun kencing kat dalam kereta. Mungkin lah. Tapi aku rasa orang Rembau Tahulah. kalau Tahulah jalan Rembau tu. nak tahu daripada Rembau nak ke kampung Penajis, kita akan lalu jalan tu. Pada mana dia fikir. Dia orang mesti tahu je kat dia. Okey, baiklah, saya akan ceritakan kisah kedua. Artikel ini kita petik daripada Seismic juga, diolah semula oleh Farouk. Tajuk cerita ni Iswara Biru. Ini cerita yang agak terkenal bagi mereka yang tinggal di sekitar Federal Highway, Old Klang Road, Sungai Way,
PJ dan area-area sekitar. Ceritanya begini. Semasa pemuda itu lalu Federal Highway sekitar PJ di waktu maghrib dah hujan renyai, dia ternampak ada seorang kakak sedang dukung anak berjalan kaki. Pemuda ini kesian dan berhenti dan ingin membantu. Akak tu bagi tahu dia nak tumpang sampai area Sunway. Pemuda ini setuju untuk hantarkan. Akak dan anaknya duduk belakang kerana menurut dia anaknya akan ganggu pemuda ini memandu. Semasa akak tu duduk seat belakang, pemuda tu tak nampak jika melihat menggunakan rear mirror. Dia tak nampak lah. Dia tak tengok dia cermin sisi tak nampak. Tengok ikut cermin memang tak nampak. Tapi bila dia toleh, akak tu ada. Ada belakang. Maknanya dia bila dia tengok dekat cermin tak ada. Tapi dia bertoleh ada. Dia dah rasa pelik. Dan bila sampai hampir ke bus stop yang akak tu nak turun, baby dalam pangkuan akak tu menangis. Kemudian akak tu minta pemuda ini belikan sedikit air atau roti. Mungkin anaknya lapar kerana dari pagi tidak jamah makanan. Pemuda yang baik hati ini terus memandu sampai ke petrol station. Dia turun belikan sedikit minuman dan roti. Lepas tu dia panggil pekerja petrol station tu tengok kereta dia. Dia tanya, "Adik nampak tak perempuan dalam kereta akak tu?" Semua pekerja Shell tu cakap, "Tak ada. Kereta kosong. Seat belakang kosong." Memang pemuda tu pun nampak dari luar kereta dia kosong. Dan bila dia buka pintu untuk masuk, dia nampak akak tu tersenyum. Dia tutup semula pintu dan sekali lagi lihat dari luar dan panggil pekerja Shell untuk lihat dari dekat. Sememangnya pekerja kelihatan tiada sesiapa dalam kereta. Kemudian pemuda itu memberanikan diri masuk kereta dan minta akak tu tolong turun kerana ada masalah. Akak tu kelihatan marah dan terus lesap di hadapan mata dia. Hilang macam tu. Semenjak hari tu, pemuda tu akan dapat lihat akak tersebut Oi, tak habis gitu. di seat belakang kereta dia bila waktu malam. Dah macam-macam cara pemuda tu cuba mandi bungakan diri dia, mandi bungakan kereta dia, jampi serapah, panggil bomoh, ustaz dan ramai lagi. Hilang 2-3 minggu, Muncul balik. kemudian akak tu tak akan muncul balik. Aku dengar kereta Iswa biru tu dibuang begitu je. Bila cerita ni makin popular dan ramai yang hafal plate numbernya, nobody dare to use that car. Salesman pun tak berani nak jual. Memang So tahu katanya lah. benda ni yang Dia dah cerita lekat popular kat dekat orang-orang KL Okay. di Sarawak Biru. Mungkin ada yang tahu cerita ni, boleh komen kat bawah untuk sahkan benda ni. Sebab aku tak pernah dengar. Tapi kalau dia kata Shell lah apa semua tu, macam aku boleh bayangkan Federal kan. Shell Shah Alam tu. Shah Alam kat tengah tu betul. Shah Alam Sebelah kat tengah macam tu. highway yang dulu dah kena batu ni tiga. kan. Batu tiga tu. Betul. Tapi aku bayangkan masa aku baca kan, aku bayangkan masa tersenyum tu, Uish. dia macam menyenggih tak, kau menyenggih. Kau bayangkan kau buka pintu kan. Kau buka pintu. Akak tu macam ni. Wih, kau tak rasa seram kalau aku Seram nak dia. cabut? Seram tu ni. Sebab Apple pun ada pengalaman kata. Itu yang aku tak sabar tu nak dengar ni. Ni masa saya dekat Melaka. Masa tu tengah cuci SEM, masa diploma macam tu lah. 2016 17 macam tu, dah lama dah. Tapi masih ingat lagi benda tu. Masa tu jam orang pukul 3 pagi 4 pagi. Saya nak pergi kerja. Dulu saya buat part time hantar surat khabar. Saya duduk area Pernu. Pergi ke Bandar Hilir, ambil barang tu, ambil barang surat khabar tu. Hantar ke petrol pump. Hantar ke petrol pump sampai ke Muar, Melimau. Melimau. Melimau sampai Melimau. So sepanjang jalan tu saya akan lalu lebuh raya AMJ. AMJ. Sebab ada certain part kat AMJ ni dia gelap. Memang gelap jalan dia. Tahu? Lepas tu bila saya nak ke Melimau tu, around dekat area Serkam Pernu macam tu, buka cermin lah saja nak pagi-pagi kan, nak udara siu kan. Buka tingkap. Buka tingkap. Bau wangi. Aku tak tahu macam mana orang kata bau wangi ni, bau wangi. Dia ada bau wangi bunga tu, tapi tu macam susah nak describe kan. Lepas tu lalu bau wangi lah, macam tak kisahlah kan, macam mungkin buat maybe orang basuh baju ke, bau wangi apa kan kat highway tu kan. Jalan-jalan tiba-tiba kita dapat rasa macam ada benda kat belakang. Memang dapat rasa. Lepas tu tiba mata automatik, kita kan perasaan nak tahu, ingin tahu kan, manusia biasa kan, ingin tahu kan. Mata tertoleh dekat cermin dekat tengah tu. Sekali tertoleh tengok belakang,
ada satu panjang, baju putih. Lepas tu dia punya muka tu, nampak muka dia macam muka pucat. Pucat. Memang pucat, like legit hitam-hitam macam tu. Lepas tu masa saya tengok kat cermin tu memang terkelu lah. Macam terdiam, macam dia lock. Mata pandangan tu lock. Pandang cermin tu. Lepas tu bila nak kita nak pasti, tengok belakang tak ada benda. Oh, kau tengok. Berani Yelah, Tapi betul ni, aku rasa betul. nak tahu tu, macam nak confirm, perasaan kita nak nak tahu tu. confirm kan tu. Dia cuma automatik tengok belakang, tak ada apa. Kemudian jalan terus ke. Memang masa tu memang saya dulu bawa manual, sekarang bawa manual kan. Memang rasa betul lah cerita tu memang berat. 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 Walaupun tak ada tengok belakang tak ada kan, tapi memang berat lah nak ke Merlimau tu. Maksud kesudahan ni kau dapat lepas ke macam ni? Tak apa macam dia just macam pandangan tu je lah. Lock tu je. Sampai mana kau rasa dia dah tak ada? Lepas habis padang tu. Lepas macam ada TV light tu, TV area sekam penuh tu, lepas tu dah gelap, dah tak nampak dah. Start bau tu yang dah rasa lain lah. Lepas tu Bulu balik masuk rumah naik. tak ada Balik rasa. rumah tak lalu situ dah. Oh yelah, Kita sebab lalu kau jalan nak dalam. pergi hantar kan. Masa dia ada jalan, nak jalan ke dulu jalan lama tu lagi seram satu je jalan situ. Ada kubur apa semua kan. Sebab AMJ ni like legit kiri kanan hutan je. Tapi dekat area situ pun memang Raya AMJ tu memang banyak cerita. Ada satu cerita tu, ada orang nampak kedai makan. Oh, dekat situ. Dekat situ. Situ highway tu mana ada 3-4 pagi orang buka kedai meriah lagi kan. Lepas tu dah kiri kanan hutan. Lepas tu dia cerita ada orang berhenti makan apa semua. Esoknya dia di situ dah tak ada kedai tu. Tapi kau tak demam ke apa ke lepas tu? Yang selepas tu selepas 2-3 malam lepas tu ada satu jadi kejadian pula dekat rumah. Kau Tak tahu terbawa ke apa ke, tak tahu lah kan. Macam okay, ni kat rumah pukul 1 pagi 2 pagi. Kat rumah ni yelah kita nak pergi tandas kan. Masa tu semua tidur, tengah sedap buang air besar. Tiba nak minta tolong buka pintu, ada perasan sudut tubuh tu, sudut badan, satu tubuh badan dekat tengah menghadap dinding macam ni tandas. Lepas tu aku kat pintu. Lepas tu dia betul kat depan rambut panjang. Aku assume tu adik. Aku assume tu adik aku. Okay. Panggil lah nama. Dik, buat apa dik? Dia legit menghadap ke. Dia pandai dia dia tak pandang kau. Tak pandang aku langsung. Baik kali panggil baik kali, adik buat apa. Lepas tu dah rasa sedap dia, tutup pintu tandas balik. Basuh muka apa, buka balik, hilang dalam dalam tu. Ketuk bilik adik, tadi kau ada keluar ke? Adik diam lah. Diam betul kejap banyak kali. Tak ada, tengah tidur. Memang tidur lah, memang tak ada terjaga apa kan. Lepas tu tak ada apa dah? Tak ada. Okay, itulah tadi kisah mistik Lebuh Raya. Mungkin aku rasa ramai juga kat luar sana orang pernah lalui benda-benda macam ni kot. Betul. Tapi Apple pernah nampak tu. Kalau aku mesti ingat tak nak duduk aku pecut dah juga. Ya, aku tak tahu lah. Kalau aku kucau je Kau kot. kena dulu baru kau tahu kot. Jangan minta lah kena. Macam akan memang terkaku lah. Memang kau tak fikir. Tapi sebelum kita habis, ingat tak kisah yang pasal meninggal dekat highway tu, yang dia masuk gaung tu dan dia call DJ radio. Lepas tu baru tu. Baru ni. Yang tak benda tu cerita lama. Benda tu cerita lama. Benda tu dah lama dah jadi. Lepas tu baru-baru ni Radio Era buat balik kan. Aku tak tahu yang tu betul-betul terjadi ke tak. Tapi aku rasa dia macam copy balik cerita dulu lah. Ya, tapi sama. Kau dah tengok video tu? Dah Memang tak perempuan tu mengilai kan. Mengilai. Okey lah, itu sahaja untuk sesi seram episod 3 kali ini. Terima kasih Paul terima bersama kami hari ini. Terima kasih Paul. Semoga takkan berulang lagi. Janganlah. Itu pun dah melekat kat otak sekarang. Melekat, memang melekat. Okay, kalau ada topik yang korang nak kita orang cover, korang boleh komen kat bawah. InsyaAllah kita orang akan pilih daripada yang korang komen tu. Betul. Tapi korang boleh je, kita orang baca korang punya komen yang korang cerita seram apa semua, kita orang baca. InsyaAllah kalau korang terpilih, kita orang akan panggil. Dah, tu je. Okay, bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Sesmik Seram. Seram. Tak ada jam dah. Tak ada jam. Assalamualaikum.